Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita utama, penerbitan Kamus Melayu Sarawak Melayu Dewan mencerminkan kesungguhan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dalam pengembangan serta pemuliharaan dialek setempat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Uping berkata, usaha penghasilan kamus-kamus ini wajar diteruskan kerana tentunya kamus-kamus ini merakamkan kosa kata yang berkaitan dengan adat budaya dan kehidupan sesuatu suku kaum atau etnik yang pastinya menjadi daya penarik kepada penyelidik dan para akademik. Usaha untuk melestarikan bahasa sukuan atau bahasa pribumi ini perlu dilakukan secara serius dan terancang agar bahasa-bahasa ini tidak pupus ditelan arus globalisasi. Kita berasa amat bimbang kerana terdapat beberapa bahasa yang dikategorikan sebagai bahasa yang terancam, antaranya bahasa Mirik, Kelabit, Punan dan saya rasa ada beberapa lagi yang lain. Ada juga bahasa yang kini berada di ambang bahaya, antaranya bahasa Kiput, Narum dan Selakau. Oleh itu, kita perlu membuat perancangan yang teliti kerana kita tidak mahu bahasa yang merupakan khazanah bangsa ini lenyap kerana tidak digunakan dan tidak didokumentasikan. Beliau berkata demikian melalui teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Rozi Yunus sempena Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa, Leksikologi dan Leksikografi Borneo PEL Borneo 2023 dan pelancaran Kamus Melayu Sarawak Melayu Dewan bertempat di Arena Gemilang, Deta Putra UNIMAS pada Rabu. Datuk Patinggi Abang Zohari menambah PEL Borneo 2023 akan membuahkan hasil dan pertemuan ilmiah itu tidak berakhir di Kuching saja, sebaliknya dapat dianjurkan secara berkala dengan pelibatan dari Brunei Darussalam atau Kalimantan, Indonesia sebagai tuan rumah yang berikutnya. Dalam majlis yang sama, Datuk Rozi turut menyaksikan kedua-dua pihak menandatangani pemeteraian perjanjian persefahaman MOU bagi menjalin kerjasama erat terutamanya dalam bidang bahasa, linguistik dan komunikasi. Untuk rekod, Kamus Melayu Sarawak Melayu Dewan ini dijadual dengan harga RM85 untuk sebuah buku. Berita seterusnya, penduduk yang tinggal di tebing sungai diseru untuk menjaga kebersihan sungai di negeri ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, masyarakat harus menjaga kebersihan sungai dengan tidak menjadikan ia sebagai tong sampah. Menurutnya ini kerana sungai memainkan peranan yang sangat penting dalam pelbagai aspek kehidupan manusia. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam sambutan ulang tahun Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS ke-30 pada Rabu. Selain itu, Datuk Sri Lee juga menyeru agar LSS untuk bekerjasama dengan pihak majlis-majlis tempatan dalam menyelesaikan masalah sampah yang bukan hanya datang dari tebing sungai sahaja tapi turut dari darat. Dalam majlis tersebut, Datuk Sri Lee turut menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang APC kepada 19 penerima daripada Lembaga Sungai-Sungai Sarawak. Turut hadir Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Datuk Harry Henry Jineb, Timbalan Menteri Pengangkutan Penerbangan dan Jalan Raya Datuk Dr. Jerib Susil, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik, merangkap Jemaah Ahli Lembaga Chieng Jin Pengurusi Jemaah Ahli Lembaga Sungai-Sungai Sarawak Dr. Murni Suhaili dan Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan Sarawak Datuk Insinyur Alice Jawan Empaling. Laporan seterusnya, penganjuran Taste of Borneo 2.0 mampu menjadi platform bagi mempromosi barangan kebudayaan yang ada di komuniti Miri. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowdan Lawan berkata, terdapat 20 etnik yang turut serta dalam program kali ini dalam menjual produk dan makanan mereka. The unique of this event, Taste of Borneo, you have about 20 ethnics that participate in selling their product, their foods. You see, that is very good. Not only the Chinese, you have the, it covers everybody. We got the Malay,
You got the Melanau, the Chinese, the Indian, the Iban, the Orang Ulu, the Bedayu, and so on. And that's good. It means to say that community-based, you covers all, and it is very, very inclusive. So, Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian Carnival Taste of Borneo 2.0 2023 di Stadium Tertutup Miri pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Snowden menambah penganjuran program sebegini memberi peluang kepada peniaga-peniaga menjana pendapatan di samping mempamerkan produk mereka. Tambahnya lagi, kementeriannya sentiasa menyokong melalui pemberian dana permulaan untuk menjalankan mana-mana program yang berasaskan kebudayaan di Sarawak. Beralih kepada perkembangan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Dewan Undangan Negeri Dun Jepak perlu berpandangan jauh terhadap masa depan pembangunan di kawasan masing-masing. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom berkata, ini adalah bagi memastikan penduduk setempat dapat menikmati kemajuan dan pembangunan yang dibawa pihak kerajaan. Menurutnya, ia juga secara tidak langsung membangkitkan keinginan untuk mencapai kemajuan yang berterusan di konstituensi berikut. Kita mesti bakal berlaku sama tiu, sama letak, sama tersebut semua. Yang A lain, B lain, C lain. Kita nama cukup nyamai kita. Anak gega urusan, anak gega hal. Labat tu maya tu kita tu tik orang macam dalam sejarah, ucap icit kita lah macam dalam sejarah. Zaman kegemilangan kita Sarawak. Saya, please believe me, this is the time that we really have a very good time. Kita nada itu masalah, nada itu nadanya, nada budaya ke latar belakang agama, culture budaya. Paling penting bila kita bertemu, kita ngasakan if you are Sarawakian, you are fine. We are fine. You are fine. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam perjumpaan bersama KMKK bagi seluruh Dun Jepak di Bintulu pada Rabu. Dalam pada itu, beliau yang mengetuai Bilik Operasi Gabungan Parti Sarawak GPS bagi pilihan raya kecil PRK Dun Jepak turut menekankan peranan utama KMKK bagi memastikan penduduk setempat menunaikan tanggungjawab dalam mengundi calon yang benar-benar layak pada 4 November depan. Tegasnya adalah menjadi tanggungjawab setiap pemimpin masyarakat untuk mendidik penduduk setempat tentang kepentingan penyertaan dalam proses demokrasi di samping memilih calon yang benar-benar layak bagi mewakili mereka. Hadir sama dalam perjumpaan itu ialah Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John C. Kitayai, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul, Ketua Bilik Gerakan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Johnny Pang Leong Ming, Ketua Bilik Gerakan Parti Rakyat Sarawak PRS, Kennedy Chuk Pai Ugon dan calon GPS bagi PRK Dun Jepak Iskandar Turki. Turut hadir Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Telekomunikasi, Datuk Liwan Nagang, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Martin Ben, Adun Meluan Wolen Duat, Jubin dan Adun Krian Friday Belit. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insana Aidillah Riwu berkata, jalan raya di 4 kampung di bawah pentadbiran Kampung Kuala Tatau yang kini hanya berstatus penjalan kaki adalah sempit dan tidak sesuai lagi untuk menjadi penghubung buat masa kini. Jelas beliau, jalan raya yang sepanjang kira-kira 4 km itu dibangunkan oleh Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dengan menggunakan konkrit. Jadi sebenarnya BDA telah juga ada perancangan untuk menurap jalan ini, dan apabila kita melihat tadi keadaannya agak dilapidated lah, sudah dikatakan keadaan jaringan jalan di dalam 4 buah kampung ini, dan saya sendiri
akan menulis dengan pihak BDA untuk mempercepatkan lagi penerapan jalan, iaitu menaik taraf jalan di dalam 4 buah kampung ini daripada jalan simen ke jalan berturap sepenuhnya untuk kemudahan dan keselesaan penduduk di 4 buah kampung di Kuala Tatau ini. Ya. Beliau berkata demikian semasa ditemui media dalam majlis perjumpaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Rumah Penghulu Kampung Kuala Tatau Halizamuddin di Bintulu pada Rabu. Perjumpaan itu bertujuan untuk menyantuni barisan KMKK di Kampung Kuala Tatau di samping mengambil maklum tentang isu-isu lain yang dihadapi oleh penduduk tempatan. Antara pemimpin negeri yang hadir termasuk Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, serta Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripi Lamat. Kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Jepak perlu dipertahankan di bawah kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS demi memastikan kelangsungan pembangunan untuk rakyat Bintulu khususnya masyarakat di Jepak. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripi Lamat menegaskan warga pengundi bagi kawasan Jepak seharusnya tidak mensia-siakan undi mereka semasa hari mengundi bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak pada 4 November depan. Jelas beliau segala rancangan pembangunan yang sedang dirancang oleh Allahyarham Datuk Talib Zulkifli harus diteruskan oleh calon gabungan Parti Sarawak GPS Iskandar Turki. Dan nya boleh meneruskan usaha yang cuma apabilanya menang. Apabilanya menang. Munnya kalah, ada 2 kesannya. 1, kita hilang seat untuk baik. 2, pembangunan di kawasan kita tergendala, terbantu. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis pemimpin bersama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di rumah Ketua Kampung Waini Osman Johari, Kampung Jepak pada Rabu. Mengulas lanjut, beliau menyatakan penduduk yang tinggal di kawasan Jepak sangat beruntung kerana menetap di bahagian Bintulu yang berkembang pesat dengan industri minyak dan gas. Jadi, itulah peluang untuk anak-anak kita di Bintulu, di Jepak. Banyak peluang pekerjaan yang boleh. Jadi jangan sia-siakan undi yang ada di kita di Jepak. Pastikan undi kita di Jepak tu majoritinya tinggi dan turnoutnya tinggi. Hadir sama dalam program itu ialah Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Insinyur Aidiladiwu Iskandar Turki serta tetamu lain. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Talian, Royston Valentine meluangkan masa melawat bilik gerakan Dun Jepak pada Rabu untuk melihat persiapan menjelang pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak pada 4 November ini. Menurut Royston, pemuda PBB sentiasa memberi sokongan kepada parti dan calon, malah momentum sokongan pengundi muda akan diperkasakan melalui program-program yang telah dirancang. Katanya pelbagai pendekatan program dilaksanakan untuk memastikan rakyat terus memberi mandat kepada gabungan Parti Sarawak GPS untuk menerajui pimpinan pentadbiran Sarawak. Dalam masa sama, Royston turut menyantuni pergerakan wanita cawangan dan bilik gerakan SUPP dalam membuat persiapan program dan kempen untuk PRK Dun Jepak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa Leksikologi dan Leksikografi Borneo PEL Borneo 2023 dan pelancaran Kamus Melayu Sarawak Melayu Dewan bertempat di Arena Gemilang, Deta Putra Unimas pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.